أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nama saya Ustaz Sumardi bin Ilyas. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah berkisar berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke masjid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi, lastahamu. Walau ya'lamuna ma fi at-tahjir, lastabaqu ilayhi. Walau ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi, la atawhuma walau habwan." Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia mengetahui betapa besarnya ganjaran yang terdapat pada seruan azan dan saf yang pertama, serta mereka tidak dapat memperolehinya melainkan dengan mencabut undi, maka mereka akan mencabut undi bagi mendapatkan kelebihannya. Dan sekiranya manusia mengetahui besarnya ganjaran solat zuhur di awal waktu, pasti mereka akan berlumba-lumba mendapatkannya. Dan jikalau mereka mengetahui ganjaran isyak dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menyarankan kepada kita semua supaya kita sentiasa berulang alik ke masjid, yang mana masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah masjid. Nabi SAW menggesa kita umat manusia supaya mencari kelebihan-kelebihan. Kelebihan yang dinyatakan adalah apabila mereka mengetahui seruan azan, apabila kita mendengar azan yang dinyatakan oleh para Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Bilal menyatakan, bersegeralah kita kepada sembahyang, bersegeralah kita kepada sembahyang. Apabila kita bersegera kepada sembahyang, maka hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka secara tidak langsung kita mendapat kejayaan. Inilah yang sepatutnya digarap di dalam diri kita umat manusia. Apabila kita menyatakan bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kita berada, hendaklah kita melihat bahawa azan dan panggilan sembahyang ini merupakan suatu perkara yang teramat penting kepada diri kita. Apabila kita berada di kawasan perkilangan, ataupun berada di pejabat-pejabat, ataupun kita berada di kawasan tempat pekerjaan, maka hendaklah kita berhenti sementara waktu menyahut seruan azan, menjawab azan yang dinyatakan oleh Bilal. Kerana Allah Ta'ala memberikan kita telinga, dan telinga adalah nikmat yang paling besar. Apabila kita mendengar
mendengar seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka secara tak langsung itu adalah satu kekuatan taufik dan hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sememangnya kita mesti bersegera ke masjid, mencari musalla yang berdekatan untuk kita menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita leka dengan kerja yang kita nampak amat banyak kerja kita, tetapi kita lalai tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian bersegeralah kita berjalan ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan solat kita pada awal waktu. Dan sepatutnya juga kita berada di dalam saf yang pertama, kerana saf yang pertama adalah saf yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berada di dalam saf yang pertama adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dikatakan ketika mana mereka tidak mendapati mereka tidak mendapatkannya, sama ada untuk an-nida ataupun saf yang pertama, maka kalau mereka patut mencabut undi, mereka akan mencabut undi. Inilah kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya kita bersegera bersegera ke masjid, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama ada sama ada di waktu sibuk ataupun di waktu-waktu yang lain. Maka bersegeralah kita menunaikan solat 5 waktu kita. Jangan dikatakan kita ni lalai di dalam melakukan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya kita bersegera mencari kelebihan pada sembahyang Isya, yang mana kalau kita perhati kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkaitan dengan solat Isya, al-atamah, mana solat Isya. Kerana apa? Kerana pada waktu Isya itu ramai di kalangan kita berada di rumah masing-masing, berada di tempat kerja lagi, masing-masing sibuk dengan dunia. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sembahyang kita, sembahyang waktu sembahyang Isya itu kalau kita boleh segerakan, maka adalah merupakan satu nikmat yang paling besar. Begitu juga apabila kita berada pada waktu subuh. Apabila kita berada pada waktu subuh, sebagaimana azan berbunyi, as-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur. Maka pada ketika itu bersegeralah kita bangun. Bersegeranya jangan kita berada pada di atas tilam yang empuk, ataupun kita masih lagi leka, aku ini nak tidur lagi, nak sambung tidur. Okey, jangan. Apabila kita tidur, ditakuti kita sambung tidur itu menyebabkan kita luput daripada solat subuh. Inilah yang digarapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita bacakan itu tadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kama ghada aw raha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang, atau pergi ke masjid dan pulang daripadanya
Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat persinggahan di dalam syurga kepadanya setiap kali dia pergi, yakni berulang alik ke masjid. Sama ada pada waktu pagi atau petang, atau pergi ke masjid dan pulang daripadanya. Inilah yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang sentiasa berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyatakan Allah Ta'ala menyediakan di dalam syurga, iaitu tempat persinggahan. Betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang bertungkus-tumus, yang berkorban diri mereka, menyegerakan salat 5 waktu, melakukan salat di masjid, sebagaimana kerana masjid adalah tempat tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita leka dengan kerja kerja dunia kita yang terlalu banyak, leka dengan anak pinak, leka dengan harta kekayaan kita, leka dengan itu, leka dengan ini. Inilah yang tidak sepatutnya berlaku. Kalau kita solat, maka hendaklah kita solat pada awal waktu. As-salatu ala awqatiha, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita solat pada awal waktu. Kerana apa? Kerana apabila kita melakukan solat pada awal waktu, maka kita telah melakukan satu tanggungjawab yang teramat-amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sememangnya kita hendaklah memasakkan dalam diri kita, kita tanamkanlah dalam diri kita, kita sentiasalah berazam dalam diri kita bahawa aku ini hendaklah sentiasa berulang alik ke masjid, sampailah aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak nak diri kita ni tidak berulang ke masjid, tidak pergi ke masjid, tapi apabila kita meninggal, maka kita diusung, kita diangkat naik ke masjid. Inilah yang kita tidak nak. Memang semua orang hendak naik ke atas masjid, tapi kenapa kita pada ketika Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita, Allah Ta'ala memberi kita sihat, Allah Ta'ala memberikan kita dengan kemewahan, dengan kereta yang banyak, dengan kemewahan rumah yang besar, dengan anak isteri yang bahagia, maka kenapa kita tidak lekas, kenapa kita tidak bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan solat 5 waktu di masjid, sebagaimana dituntut kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersuci di rumahnya, yakni mengambil air sembahyang di rumahnya, kemudian terus berjalan menuju ke salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, hal keadaan untuk menunaikan suatu kewajipan daripada segala kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua langkahnya itu, yakni satu langkahnya itu menghapuskan dosa, manakala satu yang lainnya ialah meninggikan darjat. Inilah yang digarapkan, yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disemarakkan dalam diri, yang sepatutnya kita semarakkan dalam diri kita sebagai umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa kita supaya kita sentiasa berulang ke masjid, kerana apabila kita berulang alik ke masjid, secara tak langsung Allah Ta'ala akan dengan setiap langkahan, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa kita. Kerana setiap daripada kita sememangnya tidak leka, tidak sunyi daripada melakukan kesilapan, dosa,
dan derhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga apabila kita melangkah ke masjid, selain daripada Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita. Inilah yang kita nak. Kerana apa? Kerana darjat ini ialah yang sentiasa dicita-citakan, yang sentiasa diazamkan oleh sesiapa sahaja. Apabila kita menyatakan darjat, inilah pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di dalam kita berada di atas dunia ini pun, setiap orang inginkan pangkat. Pangkat apa? Kalau polis, constable, korporal, inspektor, naik kepada atas lagi. ASP. Jadi kitanya hendak setiap daripada kita ini diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sepatutnya kita menampakkan diri kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa kita apabila kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, Nabi menyatakan bahawa hendaklah kita berdoa apabila kita menuju masjid. Hendaklah kita sentiasa berdoa. Yang doanya berbunyi sebegini: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma atini nura. Allah, ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku dan cahaya pada lidahku. Jadikan cahaya dalam pendengaranku. Jadikanlah cahaya dalam penglihatanku. Jadikanlah cahaya di belakangku dan di hadapanku. Serta jadikanlah cahaya di atasku dan di bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menyatakan kepada kita bahawa setiap diri kita hendaklah memohon supaya Allah Ta'ala memberikan hati kita cahaya. Apabila kita dinampakkan dengan cahaya, maka adalah satu perkara yang amat besar, suatu nikmat yang amat besar di sisi Allah, di sisi kita. Kerana apa? Setiap orang menginginkan cahaya. Apabila kita tidak berada di dalam, kita tidak mendapat cahaya, maka apa yang kita dapat? Kita dapat ialah kita berada di dalam kegelapan. Umpamanya kita berada di dalam majlis ilmu, maka Allah Ta'ala bukakan kepada kita cahaya. Jadi apabila kita berada di tidak berada di dalam majlis ilmu, maka kita sentiasa berada di dalam kejahilan. Jadi kita disarankan supaya sentiasa memohon kepada Allah. Hati kita diberikan cahaya, lidah kita diberikan cahaya, pendengaran kita diberikan cahaya, penglihatan kita diberikan cahaya, di belakang kita diberikan cahaya, di depan kita dikurniakan cahaya, di atas dan di bawah dikurniakan cahaya, dan hatta sampai setiap sudut diberikan cahaya. Inilah nikmat yang sepatutnya kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengurniakan cahaya kepada kita, supaya kita tidak berada di dalam kegelapan, kejahilan, dan yang menyebabkan kita dihumban di dalam api neraka. Jadi gesaan-gesaan yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya memberikan pengajaran kepada kita, kerana dinyatakan lagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, "Idza sami'tul iqamata famshu ila salah wa 'alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu mendengar iqamah, apabila kamu mendengar iqamah, hendaklah kamu berjalan untuk tujuan salat. Pada ketika itu
kita berada di mana, maka bersegeralah kita menuju ke masjid Allah untuk kita melakukan solat. Kita tinggalkanlah buat sementara waktu kerja-kerja dunia kita, hal-hal mencari harta kekayaan kita dengan anak-anak kita, anak-anak pinak kita, kerana itu adalah merupakan ujian. Dan apabila kita boleh menempuh ujian, maka itu adalah satu jihad yang paling besar. Dan hendaklah kamu berjalan dengan sopan dan tenang. Apabila kita menuju masjid, hendaklah kita berjalan dalam keadaan sopan dan dalam keadaan tenang. Kerana apa? Kerana solat itulah yang yang menjadikan kita berada dalam ketenangan. Kita tidak nak kita sembahyang tapi tidak tenang. Kita duk ingat situ, duk ingat gotu, ingat goni. Luar sembahyang kita tidak ingat. Dalam sembahyang semua benda kita masuk dah. Jadi apabila kita sembahyang dah langkah kita dalam tidak dalam keadaan tenang, maka bagaimana kita nak menunaikan solat kita? Dah, maka hendaklah kita berjalan dalam keadaan tenang dan sopan. Apabila kita masuk dalam solat, maka ketenangan akan kita hadapi. Inilah yang kita nak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya, beruntung, laba orang yang beriman. Yang mana salah satu daripada ciri yang orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mana dia sembahyang dalam keadaan khusyuk. Maknanya bila dia sembahyang, dia tidak ingat lain, dia ingat bahawa aku sekarang ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini diperintah untuk melakukan solat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tinggalkan duniaku sementara waktu. Aku menghadap Allah. Keadaan dikatakan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan, mana kita bila kita sembahyang, kita kena berada di dalam maqam ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak dapat melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Taala melihat kamu. Inilah inilah yang sepatutnya ada dalam diri kita. Dan apabila kita salat 5 waktu, hendaklah kita peka, hendaklah kita komitmen, hendaklah kita cakna setiap bacaan yang kita baca dalam solat 5 waktu kita. Supaya apa? Supaya Allah melihat kita seorang hamba yang baik di sisinya dan dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, apabila kita melakukan solat dalam keadaan tenang, kita melangkah ke masjid dalam keadaan tenang untuk melakukan solat, maka apabila fama adraktum fasallu, kalau kita dapati imam kalau kita dapati imam itu kita tidak dapat berada pada waktu dengan imam, maka kita ikutlah imam sampai kita menyelesaikan solat kita. Seterusnya, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila minas sunnati idza dakhalat al masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu memasuki masjid, hendaklah kamu melangkah menggunakan kaki kanan. Inilah setiap daripada kita disuruh melakukannya dengan anggota yang kanan. Hatta kalau kita makan pun kita disuruh supaya kita makan daripada sebelah kanan. Kita berjalan
kita masuk ke dalam masjid, kita masuk dengan kaki kanan. Tapi apabila kita keluar, maka kita melangkah dengan menggunakan kaki kiri. Allah cantiknya Islam yang kita anuti, melakukan, menjadikan peraturan-peraturan ini sesuatu yang teramat mudah di dalam diri kita. Kerana Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak aku jadikan di dalam beragama itu melakukan sesuatu yang susah. Janganlah kita merasakan apabila melakukan sesuatu perkara agama kita nampak susah. Sebenarnya apabila kita berada di dalam agama, maka inilah peraturan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sememangnya ia adalah satu peraturan yang tersangat mudah, tetapi kita sendiri yang merasakan payah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita berada di dalam saf yang pertama? Kerana apa? Kerana fadilat yang teramat-amat besar. Setiap daripada diri kita, setiap daripada kita hendaklah berada di dalam saf yang pertama. Kalau kita tidak dapat menjadi imam, ataupun tak dapat menjadi bilal, maka kita duduklah di dalam saf yang pertama. Kerana rahmat akan turun daripada sebelah kanan imam, kemudian sebelah kiri, kemudian ke belakang dan seterusnya. Allahu Akbar. Inilah ganjaran pahala, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jadi di dalam hadis seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila kita menunggu solat, maka hal keadaannya apabila kita menunggu solat, maka hal keadaannya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu' ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intizarus salah ba'da salah fadhalikumur ribat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, mahukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan meninggikan darjat. Hadis tadi menyatakan juga menghapuskan dosa dan meninggikan darjat apabila kita sentiasa berulang ke masjid. Hadis yang seterusnya ini juga membangkitkan semangat kita supaya Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, dan seterusnya Allah Ta'ala meninggikan darjat kita. Para sahabat menjawab, bahkan kami mahu. Wahai Rasulullah, bagaimana Nabi SAW menyatakan ia adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan yang sukar, yakni dalam keadaan cuaca yang amat sejuk ataupun sakit. Macam mana kita nak melakukan kita nak ambil wudu hal keadaan dalam waktu sejuk ataupun sakit? Berusahalah kita, kalau kita boleh, kita ambillah yang wajib saja. Umpama kita basuh muka, kita basuh pergelangan tangan kita, kemudian kita basuh menyapu sebahagian kepala, kemudian kaki kita, bermula daripada niat sampai kepada tertib. Itu maknanya 6 perkara. Yang seterusnya ialah wa kasratul khuta ila al-masajid. Kita perbanyakkan
kita perbanyakkan langkahan kita menuju masjid, dan seterusnya kita menunggu solat selepas solat, kerana dengan demikian ia adalah satu ikatan diri untuk melakukan ketaatan kita. Semua itu adalah ikatan diri untuk melakukan ketaatan, dan ia adalah merupakan ikatan diri untuk kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin.